Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Korporat gila balak, rakyat dapat bala. Malaysia pernah dikenali sebagai harimau Asia. Sekarang Malaysia hanya ada beberapa ekor harimau yang merayau ke sana ke sini kelaparan sehingga memakan plastik dan menyerang manusia. Harimau seperti haiwan spesies lain di hutan diancam kepupusan disebabkan habitat mereka sudah dirosakkan oleh manusia. Apabila diberitahu harimau itu kehilangan tempat dia mencari makan kerana hutan telah gondol akibat pembalakan, pemimpin menafikan. Lalu Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan digunakan sebagai saksi. Sebelum itu, apabila negeri dilanda banjir lumpur dan balak masuk ke dalam rumah atau singgah di atas bumbung, pemimpin tetap menafikan. Jabatan Perhutanan Negeri Pahang juga telah digunakan sebagai saksi. Kalau dalam kes harimau membaham seorang penduduk, pemimpin menyalahkan haiwan itu. Bagi kes tsunami balak, mereka menyalahkan kepala air. Demikian apabila golongan korporat gila balak, rakyat dapat bala. Pihak lain yang tidak dapat membela diri dipersalahkan sementara pembalak terus dibela. Justru gesaan pengerusi Pakatan Harapan yang juga Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kementerian yang berkaitan mendedahkan semua lesen pembalakan yang diluluskan kerajaan negeri dalam tempoh 5 tahun lepas wajar disokong. Amat jelas bahawa selain hujan lebat, kejadian banjir lumpur seperti yang berlaku di negeri Pahang berkaitan aktiviti pembalakan yang melampau. Parlimen harus diberi penerangan oleh menteri berkaitan tentang semua lesen pembalakan yang diluluskan kerajaan negeri kerana maklumat ini di bawah pemantauan kementerian. Sama ada kelulusan diberikan mengikut peraturan dan semua itu persoalan lain. Tetapi kita mahu tahu jumlah lesen yang diluluskan dalam tempoh 5 tahun lepas, contohnya, dan ini termasuk untuk Pahang. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat khas Parlimen semalam bagi membincangkan bencana banjir yang berlaku Disember lalu. Anwar tidak menafikan kewujudan aktiviti pembalakan haram tetapi keperluan untuk melaksanakan dasar yang lebih tegas bagi kerajaan negeri dalam kelulusan lesen pembalakan adalah dituntut. Menteri boleh jawab ini urusan kerajaan negeri tetapi kerajaan negeri akan kata kita perlukan pembiayaan. Pergi jahanam rumah orang, biar mati. Rumah mereka hanyut demi ekonomi, tegasnya. Beliau mencadangkan moratorium atau perberhentian aktiviti pembalakan termasuk yang sudah diluluskan perlu dibuat segera. Kata ahli Parlimen Port Dickson itu, syarikat menjana pendapatan sekitar 18 bilion ringgit setahun daripada ekspor kayu. Apabila ada mangsa yang menanggung kerugian akibat banjir, syarikat pembalakan ini harus dipaksa membayar pampasan, bukan kerajaan sahaja, katanya. Beliau mengingatkan kerajaan supaya tidak membiarkan mereka mengatakan bahawa mereka telah membayar cukai. Cukai bukan untuk rosakkan rumah orang. Dia bayar cukai bukan untuk menyebabkan banjir. Kalau tidak, kita nampak umpamanya lemah dalam menghadapi golongan-golongan atasan. Ya. Golongan kaya ini tidak dibebankan. Walaupun mereka yang menyebabkan kerusakan bagi rumah-rumah miskin ini. Jadi saya dalam hal ini nak bercakap bagi pihak orang kampung yang miskin ini. Kerana dia tak upaya nak bantah. Kalau dia bantah sikit, datang wakil rakyat, jabatan bagi dia RM200, dia terpaksa diam sekejap. Kalau tidak, tak dapat RM200 itu. Tetapi yang kita nak bangkitkan di sini adalah arahan tindakan keras daripada kerajaan memaksa syarikat-syarikat balak yang menyebabkan kerugian rakyat membayar ganti rugi. Ini tak termasuk Sabah atau Sarawak atau Kelantan, Pahang, Terengganu. Saya nak tengok keberanian pimpinan Melayu ini apakah berani dan sanggup mengambil tindakan tegas membela nasib orang yang miskin di bawah ini. Tegas Anwar. Beliau juga menyarankan agar kelulusan baharu dihentikan tanpa kira darjat serta kedudukan politik agar masalah ini tidak berlarutan.
Namun malang sekali bagi negara ini kerana kita memiliki menteri berkaitan yang berkata bahawa lebih banyak orangutan bunuh manusia berbanding haiwan itu dibunuh di negara ini. Kenyataan itu dibuat oleh Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin pada seminar dan dialog Majlis Minyak Sawit Malaysia 2022 5 Januari lalu. Di Malaysia, jika kita jumpa orangutan itu akan bunuh kita dulu. Bukan kita bunuh orangutan itu, katanya. Menurut beliau, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan mempunyai dasarnya sendiri berhubung haiwan. Anda fikir mereka dengan mudah akan bunuh orangutan? Begitu juga dengan singa dan harimau. Mereka tidak bunuh haiwan-haiwan ini. Ada prosedur tertentu menguruskannya. Anda boleh tanya perhilitan. Mereka boleh beritahu berapa banyak orangutan di negara ini, berapa yang sudah mati, berapa masih hidup dan di mana haiwan-haiwan ini, tegasnya. Demikian dangkalnya hujah seorang menteri yang tahu bahawa perladangan termasuk penanaman kelapa sawit dan getah melakukan penerokaan hutan dan penebangan balak secara tebang habis dengan rakus. Beliau seolah-olah tidak peduli bahawa jika perbuatan ini berterusan, bukan hanya harimau dan orangutan akan pupus, tumbuh-tumbuhan termasuk kayu balak juga akan pupus. Wajarkah pembelaan itu? Namun pemimpin kekal dengan sindrom penafian. Belum cukup lagikah ladang kelapa sawit dan getah yang ada? Belum cukup lagikah kekayaan yang dijana daripada penebangan balak selama ini? Di manakah keinsanan pemimpin kerajaan di saat rakyat menangis? Bukan hanya kerana kehilangan harta benda, tetapi juga yang tersayang. Kegilaan apakah ini?